ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in. Wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syeikh Abdul Ghani Yahya wa Syeikh Umar Yusuf. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keimanan itulah kita diselamatkan Allah daripada azab api nerakanya dan dimuliakan akan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung di kitab kita nombor 1. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab adalah kitab Risalatut Tauhid ini asalnya diterjemahkan oleh Allah Yarham yang berhormat Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman, bekas yang di-Pertua Jabatan Agama Johor, daripada sebuah kitab Tauhid di dalam bahasa Arab yang telah ditetapkan oleh Menteri Pelajaran Mesir jadi pelajaran di dalam sekolah-sekolah Mesir. Yang ni kita dah habis dah mukaddimah khutbah kitab. Sebelum ni kita dah bicara dah syarah basmalah, hamdalah dan semualah berkenaan dengan selawat dan salam. Kemudiannya ahli keluarga Nabi, sahabat Nabi, semua tu kita dah selesai. Kemudian kita mula sekarang ni, kita mula dah masuk isi kitab.
Jadi pengisian kali ini khusus kepada kitab ini. Dan permulaan pada pengisian kitab ni dimulakan dengan bicara tentang sejarah kitab. Tujuan dia bukan apa. Tujuan dia supaya istilahnya tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenal kitab ni macam mana, asal usul dia, siapa pengarangnya dan sebagainya. Maka dengan sebab itu baru kita faham kedudukan kitab ni macam mana. Baru kita juga menghargai akan pengorbanan alim-alim ulama kita dahulu kala dalam nak meneruskan dakwah Islamiah, khususnya di tempat kita tanah Melayu suatu ketika dahulu. Baik. Jadi dia kata adalah kitab Risalatu Tauhid ini. Kitab ini asalnya diterjemahkan oleh Allahyarham yang berhormat Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman, yakni siapa dia ni? Bekas yang dipertua Jabatan Agama Islam Johor. Daripada sebuah kitab tauhid di dalam bahasa Arab. Jadi asalnya kitab ni adalah kitab Arab. Nama dia sama juga, Risalatu Tauhid juga nama dia. Jadi dia ambil tajuk yang sama. Tapi asalnya kitab tu kitab Arab. Asalnya kitab Arab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh, nama dia, pengarang kitab yang Arab tu. Kemudian diterjemahkan oleh ulama kita ni, iaitu Datuk Haji Abdullah bin Abdul Rahman sebagai yang dipertua Jabatan Agama Islam Johor suatu ketika dahulu. Jadi diterjemah daripada kitab Arab yang telah ditetapkan oleh Menteri Pelajaran Mesir. Jadi pelajaran di dalam sekolah-sekolah Mesir. Walau kita ni tak pernah jejak kaki ke Mesir, tapi kita mengaji kitab Mesir ni, kan calang-calang. Jadi kalau esok pagi kawan tanya, dah malam tadi gimana? Pergi Mesir. Ngaji Mesir jangan main, bukan kaleng-kaleng. Ni kitab ni samalah, cuma ni tulisan Melayu. Yang Mesir tu tulisan Arab lah. Dia nak baca yang Mesir betul tulisan Arab, pening kita kan. Kena belajar pula bahasa Arab. Tak apalah, kita pakai yang ni. Tapi isi kandungannya sama. Yang kedua, nombor 2 tu, asal terjemahan itu ialah matan sahaja. Okey, ini sebagai informasi kepada kita yang menuntut ilmu agama. Tolib lah, tolib, istilahnya tolib, pelajar agama. Tak apalah, walau kita tak masuk pondok, walaupun kita kuliah ni sebulan sekali aja, tapi kita sungguh-sungguh tak? Sebab saya tengok muka-muka yang ada pun muka yang istiqamah mengaji kitab ni dari kulit ke kulit. Moga-moga biar sampai hujung, sampai khatam kitab, insya-Allah. Baik, kita yang dikira belajar kitab-kitab ni, kitab-kitab agama ni, kita kena faham di segi pengetahuan dia. Kitab agama, kitab pelajaran ni, dia ada 3 tahap. Dia ada 3 tahap, 3 peringkat, 3 maratib. Tahap pertama dipanggil matan. Tahap pertama dipanggil kitab matan, nama dia. Kitab matan ni biasanya kitab dia kecil dan nipis, ringkas-ringkas dia. Dan ayat dia pun tak panjang-panjang, ayat dia pendek aja, pendek. Dan selalunya ayat dia tu berbunga-bunga sikit. Maksud berbunga-bunga tu ayat dia macam pantun pun ada. Dia macam ada irama. Dan memang pun kalau di pondok-pondok lama dulu, budak-budak pondok dia buat lagu. Kitab-kitab matan ni dia ada lagu dia. Dia baca tu dengan berlagu. Kerana kitab matan ni kalau di pondok wajib hafal. Tu guru akan cek seorang-seorang, dia kena hafal. Jadi sebab tu kitab tu dia pendek dan ringkas. Itu dipanggil kitab matan. Sebab dia hanya tulis poin-poin je, huraian tak ada. Itu kitab matan, nama dia. Itu maratib pertama. Tu kalau dah ngaji matan, dah bertahun dah ngaji situ, dia akan pergi kitab peringkat kedua. Peringkat kedua dinamakan kitab tu syarah. Syarah kitab. Syarah ni maksudnya huraian. Jadi kitab yang kedua ni dia mensyarahkan kitab yang pertama tadi, kitab matan tadi. Saya bagi contoh, kalau dalam ilmu tauhid, kitab matan dia nama Matan Umul Barahin. Itu kitab induk. Boleh kata siapa-siapa ngaji pondok wajib mesti mengaji kitab ni.
Ngaji pondok ke, ngaji Mesir ke, tak kira lah. Kebanyakannya kalau ahli sunnah wal jamaah, mesti dia kena mengaji kitab Matan Ummul Barahin. Ini antara kitab yang famous di kalangan orang menuntut ilmu. Tu kitab tu. Tapi dia matan saja. Datang kitab-kitab syarah, dia syarah kitab matan ni. Kitab syarah ni banyak. Ada namanya Aqidatun Najin, ada namanya Bakuratul Amani, ada namanya Misbahul Munir. Ada banyak lagi lah. Antara juga kitab yang kita mengaji ni, Risalatul Tauhid ni juga. Risalatul Tauhid ni bukan matan dah, ini adalah syarah. Jadi tuan-tuan mengaji ni syarah terus, tak payah ngaji matan dah. Mana tinggi lagi ya? Hebat dah tu. Dua kali hebat dah. Tadi Mesir dah. Ni ngaji syarah pula. Gitu tu. Naik peringkat 3. Atau dah habis dah ngaji syarah, dia akan sampai ke peringkat kitab yang ketiga, namanya Hasyiah. Peringkat ketiga ni Hasyiah. Hasyiah ni selalunya kitab dia tebal-tebal. Kalau kita tengok dekat kedai-kedai kitab, dia sampai berjilid-jilid. Itu kitab Hasyiah. Selalunya kitab Hasyiah ni orang tak mengaji dari kulit ke kulit dengan tok guru. Selalunya kitab Hasyiah ni cuma dijadikan kitab rujukan. Kalau sangkut mana-mana, buka kitab tu. Selalunya sampai tahap Hasyiah ni tahap tok guru dah, tahap ulama dah. Sebab dia dah faham dah ilmu tu. Cuma kadang-kadang ada dia sangkut mana-mana, dia buka untuk rujuk. Itu nama kitab Hasyiah. Jadi 3 peringkat ni. Itulah kaedah dalam seseorang itu dalam dia menuntut ilmu. Ini sebagai pengetahuan pada kita lah. Walaupun kita ni duduk setiawan ni je, duduk ngaji surau gitu je, tapi reti lah juga. Orang duduk sembang dari kopi, aku biasa syarah. Reti syarah-syarah, biasa lah. Biasa ngaji pondok dah, biasa gitu lah. Hanya pandang lekeh tu. Nah, maknanya reti lah. Itu kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Dia sama. Orang mengaji, dia ada satu informasi lain. Orang tak mengaji, apa pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Kalau orang tak mengaji, syarah pun tak tahu, matan lagi tak erti, apa pun tak tahu. Itu pentingnya mengaji, menuntut ilmu. Boleh? Dan kalau semua masuk pondok, dah siapa nak pergi tangkap ikan, siapa nak pergi pasang bercawang apa semua, tak apalah, kerja-kerja lah macam biasa, bahagian duniawi, akademik. Tapi bainal maghrib wal isyak, kita lekat sini. Ada bahagian untuk agama. Kalau yang bahagian kerja shift malam, tu ada telefon tu, dia rakam, tengok. Nampak? Jadi ada juga sudut agama pada kita. Barulah kita jadi orang Islam. Ini sampai tak peduli langsung bab agama. Kata Hindu marah. Gitu. Baik. Yang kedua, asal terjemahan itu, inilah terjemahan ni, ialah matan saja. Nampak dia kata. Jadi fahamlah maksud situ. Maknanya asal kitab tu ringkas sajalah, bukan macam ni. Ni dah tebal dah. Iaitu dalam tahun 1325 Hijrah bersamaan dengan 1907 Masihi. Lama dah lah. Kita pun tak lahir lagi. Tetapi manakala didapati terlalu ringkas. Sebab tu saya kata tadi, kitab matan ni dia ringkas. Dia kata kitab tu didapati terlalu ringkas. Memanglah, matan memang ringkas pun. Maka dalam tahun 1345 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 1926 Masihi, beliau yang datuk tadi tu telah membuatkan syarahnya, dinamakan dengan Syarah Ar-Risalatut Tauhidiyah, menurut bagaimana yang ada tertulis pada naskah-naskah yang ada pada masa ini. Kitab ini telah dipersetujukan oleh Jawatankuasa Penasihat Pelajaran Agama Johor, jadi kitab pelajaran bagi sekolah-sekolah agama kerajaan. Baik, jadi kitab yang ada pada tuan-tuan ni, kitab yang telah disyarahkan pada asal kitabnya, iaitu kitab matan. Sebab tu dia cakap yang ni asalnya dia terjemah matan saja, tapi dia tengok ringkas sangat, maka dia pun masukkan matan dan masukkan syarah terus. Jadi tebal sikit macam yang ada pada tangan kita hari ni. Gitu. Baik.
Kemudian dijadikan kitab rasmi yang diajar pada negeri Johor. Kenapa Johor? Okey, untuk makluman bersama juga. Dulu, zaman dulu-dulu, negeri Johor negeri yang terkedepan dalam bab agama berbanding negeri lain. Minta maaflah negeri lain, tapi ni fakta sejarah. Negeri Johor antara negeri yang terkedepan dalam bab agama. Negeri Johor dulu sekolah-sekolah dewa, hatta sekolah kebangsaan pun, mereka belajar fiqh pakai kitab Sabilal Muhtadin. Bukan, pakai kitab bukan Sabilal Muhtadin, Matla'ul Badrain. Matla'ul Badrain. Selalu kitab Matlaq ni orang pondok je mengaji. Ni sampai dibuat pada sekolah-sekolah. Maknanya waktu tu kerajaan Johor ni dia mengangkat kitab-kitab pondok sehingga dipelajari di semua peringkat. Bagus lah. Nak barulah jelas faham ni. Kalau semata-mata buku teks dia tak cukup. Tapi ni kitab yang dikarang oleh ulama, barulah jelas. Dan dulu-dulu mufti Johor di kalangan habaib, orang apa nama, cucu cicitnya Rasulullah SAW pernah berlaku, kan? Zaman dulu-dulu, gitu. Sebab tu antaranya, sebab itulah dalam kitab-kitab, kalau kita baca kitab-kitab lama, kadang-kadang dia ada sebut pasal negeri Johor. Macam kitab ni lah. Sebab apa? Sebab memang negeri Johor antara negeri terkedepan dalam bab agama suatu ketika dulu. Sekarang lebih kurang kot. Dululah, ni cerita dulu. Dari segi negara, kita terkebelakang berbanding dengan negara Indonesia. Indonesia lebih ke depan dalam bab agama berbanding kita. Sebab tu orang yang biasa menuntut kitab-kitab ni, untuk belajar-belajar agama ni, dia selalu cari kitab, cari di Indonesia. Sebab banyak kitab di Indonesia. Kitab yang diterjemah dari bahasa Arab kepada bahasa Indon, selalunya Indon start dulu terjemah. Yang kita Melayu ni lambat sikit, Malaysia ni lambat sikit. Saya dulu mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah dengan Ustaz Yusaini Yahya di Perlis. Dulu kami terpaksa beli kitab yang diimport daripada Indonesia. Indonesia punya kitab, pakai yang Indonesia ni. Waktu tu Malaysia punya tak keluar lagi. Makna nak ceritanya lambat kita ni. Lepas-lepas tu baru keluar Malaysia punya. Lambat. Buat kerja lambat. Tak apalah. Sungguh pun risalah itu telah diperbuatkan syarahnya, tetapi oleh apa tu, terjemahannya masih banyak yang berhampiran. Berhampiran dengan telatah susunan kata secara bahasa Arab. Betul lah. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, dia dah susun bagi elok balik. Tapi kalau tuan-tuan baca kitab yang betul-betul kitab lama, kitab-kitab kuning yang lain, kalau tuan-tuan baca dia punya ayat tu, dia macam, ayat dia macam kita kadang susah nak faham. Dia bukan susah nak faham sebab apa? Sebab dia terjemah itu ikut lenggok bahasa Arab, ikut lenggok nahwu sorof. Sebab tu di pondok pun tok-tok guru kata walaupun nak mengaji kitab Jawi, kena belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sorof. Sebab membaca kitab Jawi tu mesti ikut lenggok bahasa Arab. Macam tu. Zaman dulu. Tu dia cakapnya ni. Jadi menyebabkan orang sukar nak faham lah kadang-kadang. Dan lagi ada banyak masalah yang rumit sangat-sangatnya. Rumit setengah-setengahnya. Tiada tercapai oleh fahaman murid-murid dengan segera. Jadi murid-murid lambat faham. Maka sangatlah mustahak dipinda dan disusun dengan ibarah yang mudah. Ibarah ni maknanya makna ayat. Tu panggil ibarah. Yang kita baca kitab, okey, apa makna ayat tu? Ayat tu nak terangkan apa? Nak terangkan apa tu, istilahnya nama ibarah. Ataupun kadang-kadang tok-tok guru sebut murad. Dia baca ayat tu, lepas tu dia kata muradnya di sini. Macam tu. Tu dia pun terang. Kan biasa kan orang ngaji patani, baba-baba kalau baca kitab lirik gitu. Bermula rukun semayang itu. Jadi dia kata muradnya. Muradnya tu makna maksudnya, ataupun ibarahnya ini. Macam tu. Tu kaedah-kaedah mengaji tu. Dan disusun dengan ibarah yang mudah.
dan senang dipaham, sekira-kira sesuai dengan keadaan mereka itu pada masa ini. Sebab itu, bila surau ni minta saya masuk slot mengajar kitab Tauhid, saya pilih kitab Risalatul Tauhid. Bukan saya membelakangkan kitab-kitab yang lain, tetapi kitab-kitab yang lain ibarah dan muradnya itu kadang-kadang sukar untuk orang awam faham. Lagi-lagi orang yang baru-baru nak berjinak dalam bab-bab mengaji agama ni, jadi dia payah. Tapi saya baca kitab Risalah ni, susunan ayat dia tu mudah. Untuk orang awam yang baru nak kenal, senang. Nanti mana dah tahu kalau kita khatam, dapat khatam kitab ni, dan kita pun belum khatam lagi, kitab khatam, kita yang belum khatam. Kalau sempat, kita ngaji pula kitab yang tinggi sikit, yang ibarahnya payah-payah. Waktu tu mungkin dah senang faham. Sebab apa? Sebab kita dah melalui kitab yang ini. Lepas tu kitab ni diikut peringkat. Macam kita sekolah lah, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Mana boleh terus pergi darjah 6 kan? Lepas tu terus masuk tingkatan 3. Lepas tu jawab admit, memang jam lah kan, biol terus kepala otak jadi kan, tak boleh lah. Jadi kena ikut peringkat. Mula belajar ABC dulu, alif bata dulu, lepas tu baru belajar buat perkataan, lepas tu baru belajar buat ayat, lepas tu baru buat karangan, lepas tu baru buat tesis. Baru layak buat tesis. Ini baru lepas pasti kena buat tesis dah. Mampu ada tesis macam mana? Mana dia kerti kan? Macam tu. Macam tu enggak belajar agama, dia ikut peringkat. Okey. Kerana tadi yang dan senang dipaham, sekiranya sesuai dengan keadaan mereka itu pada masa ini, atas kadar seberapa yang boleh, setakat yang Syekh ni maknanya Allahu Akbar. Ini kata pengorbanan ulama. Dia mikirkan masalah umat. Padahal kalau ikutkan, dia alim dah. Dia api lah. Orang tak faham lantak dia. Siapa suruh tak faham? Siapa suruh malah ngaji? Dia, kalau bahasa ni lah. Tak, dia fikir, umat ni kan tak faham ni kitab ni. Ayatnya payah-payah nak faham. Jadi macam mana nak buat? Dia buat kajian. Akhirnya dia pindah. Dia susun balik ayat tu bagi senang faham. Inilah pengorbanan alim ulama. Apa sebab tujuan buat? Supaya anak cucu cicitnya yang berbangsa Melayu, beragama Islam, dapat memahami akan ilmu-ilmu ini. Tapi anak Melayu Islam hari ini tak ambil peduli tentang pengorbanan ulama-ulama. Akhirnya kitab-kitab seperti ini disia-siakan. Dan sampai satu tahap, kitab ni tak ada orang nak cetak dah. Kilang pun tak nak cetak. Kenapa kilang tak nak cetak? Sebab tak laku. Kedai kitab, nak cari kitab Jawi lama gini, pergilah tanya kedai-kedai buku biasa, mana ada. Dia mesti kedai kitab betul. Kedai kitab, saya sini saya tak tahu kedai kitab mana. Tapi kalau belah tempat kami, di Teping, Beruah tak ada, Teping pun ada. Kadang Teping tu pun tak lengkap. Nak pergi lengkap lagi, kena pergi Bagan Serai. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak jual. Berapa orang tak nak jual? Sebab tak ada orang nak beli. Berapa orang tak nak beli? Sebab tak ada orang nak mengaji. Tu makin lama makin pupus. Ni khazanah agama kita ni makin pupus. Banyak dah kitab yang pupus. Antara kitab yang pupus yang saya tahulah, kitab Bidayatut Talibin. Kitab tu pupus dah. Tak ada dah. Tinggal jadi legend aja. Kan? Kitab tu dah tak ada. Saya pergi kedai kitab dekat Kemunting masa tu. Nak cari kitab ni, Tok Guru suruh cari. Tok Guru baca dekat pondok. Tok Guru aja seorang ada kitab tu. Kami semua tak ada. Tok Guru pergi cari kitab tu. Cari kat kedai kitab. Kedai kitab dah, bukan kedai biasa, kedai kitab dah. Tanya tokek, ada kitab Bidayatut Talibin? Kata Bidayatut Talibin tak biasa dengar, dia kata. Dia kata tak biasa dengar. Tak apalah. Lepas tu ada ustaz masuk. Masa tu saya belum ustaz lagi lah, saya mengaji lagi. Ada seorang ustaz masuk. Saya kenal ustaz tu, saya pun salam dia, cium tangan apa semua. Lepas tu tokek tu tanya ustaz tu, "Ustaz, ada ke kitab Bidayatut Talibin?" Ustaz tu jawab apa? "Kitab tu ada, kedai hang yang tak ada," dia kata. Dia ingat saya bohong ke apa. Betul lah saya sebut lah kitab tu, memang tak ada. Kedai dia tak ada. Saya cari sampai Bagan Serai tak ada. Pergi Pulau Pinang pun tak ada. Pergi Kedah pun tak ada. Last sekali pergi Kelantan. Dekat Kelantan, banyak pondok Kelantan.
Kan? Jadi ada dekat Kelantan ni ada satu kedai kitab besar. Nama kedai tu Jafar Awas. Terkenal lah kedai tu. Kedai dia kadang-kadang sampai 3 lot kedai dia. Bukan jual benda, jual kitab Melaka. Oh, memang kedai khas kitab. Kita masuk tu, oh, seronok. Kalau orang yang suka mengaji ni, masuk tempat banyak kitab, dia seronok. Sama macam kita kalau suka main motor, masuk kedai spare part motor, seronok. Walau tak beli, tengok, hui, sporim, hui, rantai, hui. Ada tak? Macam tu. Macam orang minat aksesori kereta tak? Kan? Macam tu. Kalau ikut pilihan, macam orang jenis suka mengaji, masuk kedai kitab, seronok ni, tengok banyak ni kitab. Lepas tu tanya tokek tu ada tak Bidayatul Talibin. Dia kedai dia besar sangat, takkan nak cek satu-satu. Dia pakai komputer lah, canggih lah sikit. Dia pun type, oh tak ada Ustaz. Tak ada. Kan? Memang tak ada. Balik pondok cakap tu tak ada tu. Alhamdulillah sekali Tok Guru buat macam mana, apalah, kita photostate lah. Ikutkan Tok Guru tak bagi photostate. Sebab yelah, ini kan hasil orang karang, kan? Jadi terpaksa photostate. Sebab dah tak ada orang jual, photostate. Ngajilah, ngaji sampai sikit lagi nak khatam, sehelai hilang. Kitab kat tangan Tok Guru tu, sehelai ni hilang, tercabut. Kitab dah lama, kan? Tercabut sehelai. Muka surat tu tak ada. Tok kata, macam mana ni? Tawakuf, tak boleh sambung baca. Sebab adab mengaji kitab ni, dia tak boleh skip. Jadi bila dah hilang selai, tawakuf dulu. Berhenti sekejap, mengaji kitab lain dulu. Kitab tu tak boleh sambung, letak tepi dulu. Duk sampai setahun. Sekali tu buat gotong royong di pondok, bersih-bersihkan kawasan-kawasan yang dah lama tak usik apa semua. Bersih-bersih, jumpa selai tu, takdir Allah nak bagi. Jumpa selai tu, baru sambung semula kitab tu. Lepas tahun barulah khatam akhirnya. Lepas tu ada pelajar UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Dia dengan sahabat-sahabat dia datang ke pondok. Dia cakap hasrat dia, Ustaz, kami nak tulis semula kitab tu. Bagus budak-budak ni. Dia pun kami lah bagi kitab yang ada kat tangan Tok Guru tu. Sebab tinggal kitab tu je ada kat tangan Tok Guru. Bagi kitab tu dia salin balik, dia type balik. Tapi Tok Guru minta dia jangan rumikan. Kalau nak buat rumi, buat suku. Tapi nak salin balik macam asal balik kitab. Yang ni dengan tulisan Jawi. Dia pun yang tu yang jadi susah sikit. Dia terpaksa cari orang yang pakar dalam bidang komputer yang boleh buat tulisan Jawi semula. Buat tulis. Lepas tu kadang-kadang sangkut ada tulisan yang pecah-pecah. Sebab ink dia kan kitab lama, ink dia tu dah macam tak berapa jelas. Kat situ lah sangkut. Berbulan-bulan nak siapkan satu kitab. Saya nak kata tuan-tuan, itu kitab yang dah ada, kemudian ditaik semula dengan cara komputer. Tapi berbulan-bulan nak siap. Bayangkan ulama' dulu dengan tulis tangan. Agak-agak berapa lama nak siap? Nampak pengorbanan mereka. Kita hargailah. Kita buat tak peduli, kan? Sial. Diorang dah buat ni untuk kita, supaya anak cucu cicit dia kenal agama ni. Jangan hilang ilmu agama ni, kan? Tu. Jadi dia tarik balik apa semua. Yang mana pecah-pecah dia rujuk balik. Dia tanya kami, ini maksud apa perkataan. Kami pun jelaskan balik apa semua. Dah selesai siap. Kemudian kebetulan pula Allah bagi rezeki, ada satu orang datuk di Kuala Lumpur, dia nak taja cetakan kitab. Maka dicetak 100 naskah tanpa dijual, hanya wakaf sahaja. Kemudian dibedak-bedakkan ke pondok kami dan beberapa pondok lain. Dibedak-bedakkan balik. Maka hiduplah balik kitab tu semula. Tu. Lepas tu kita perlukan generasi muda yang celik dia punya meminda dalam bidang teknologi hari ni, bidang komputer. Kami tak erti lah. Saya macam rakam-rakam ni mana reti YouTube ni. Orang panggil saya Ustaz TikTok. Saya TikTok pun tak ada, kan? Orang yang bubuh, budak-budak muda ni yang bubuh, bukan kita. Kita tak erti. TikTok benda. Ada. Nah, kita tak tahu dia orang ni. Jadi budak-budak muda main peranan. Kalau sekalipun kamu tak boleh menjadi orang alim, bantulah alim-alim ulama. Buat kerja-kerja yang mampu kamu untuk memenangkan agama ni, untuk menaikkan agama ni. Moga-moga jasa yang kalian buat itulah sebagai kunci miftahul jannah, kunci untuk masuk ke dalam syurga Allah. Tu besar, kan? Peranan.
Dengan sebab dia bersambung lagi kitab tu semula, akan besar ganjaran pahala tu. Orang boleh mengaji, gitu. Jadi banyaklah kitab yang pupus. Yang keempat, maka dengan persetujuan Al-Ustaz Akmaluddin, anak kepada Allahyarham, sampai meninggal dah Tok Syekh yang asal, yang terjemah ni, anak dia pula sambung. Kami telah berdiri dengan seberapa yang terupaya meminda dengan dicantumkan matan dan syarah. Kemudian diorang pinda lagi, perkemaskan lagi, gabungkan matan dan syarah. Apa tu? Tetamu tak diundang. Sekali. Nasiblah di situ ya. Bahaya juga ya. Tak masuk dalam kain. Sekali pada mengelokkan susunan, katanya dengan ditambah apa yang difikirkan patut ditambah. Jadi yang kitab pada tangan kita ni, kitab yang telah digabungkan matan dan syarah, kemudian ditambah lagi oleh ulama yang baru ni, dia tambah lagi untuk tambah huraian supaya lagi mudah untuk kita faham. Itulah peranan ulama. Dan ditinggalkan apa yang patut ditinggalkan. Mana yang dia rasa macam tak perlu ataupun ayat tu menyebabkan orang makin tak faham, ditinggalkan. Bukan nak kata kitab lama tu tak betul, tapi diikut peredaran zaman lah, kesesuaian bahasa dan kesesuaian kepahaman. Maka terciptalah ia seperti yang ada ini, yang ada di tangan kita ni, untuk persembahan kepada anak bangsa. Nampak? Buat ni semua untuk anak bangsanya. Saya nak tanya tuan-tuan, tok-tok guru kita yang dulu-dulu ni, ulama-ulama ni yang tolong terjemah kitab Arab ke dalam bahasa Melayu ni, dia orang dapat apa? Dapat title datuk? Tak? Dapat gaji puluh-puluh ribu? Tak? Tak dapat apa-apa pun. Royalty pun tak ada. Kitab-kitab lama, tok-tok guru dulu karang, anak cucu cicit dia sampai hari ni ada lagi. Tapi dapat apa-apa tak? Tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Tapi hari ni main badminton saja boleh dapat tu. Betul tak? Badminton je, mengharumkan nama negara. Ini bukan setakat mengharumkan nama negara, ini mengharumkan agama. Lepas tu dia cakap hari apa lagi? Hari pekerja ada, hari guru ada, hari macam-macam hari lah ada. Hari polis, hari bomba, hari tentera, hari ulama ni. Supaya kita nak didik masyarakat sanjung ulama, hormat ulama, meninggikan ulama. Tak ada. Akhirnya hari ni generasi muda tak kenal ulama. Yang dia kenal artis lah. Nak nyanyi, joget dan sebagainya, tak kenal. Ada. Hari ni TikTok lah, TikTok. Dia letak kamera depan ni, lepas tu la ilaha illallah. Kadang bini orang, suami pun tak tegur, lalu kat belakang tengok. Benda apa bini aku buat? Bodohnya suami. Tu kata, teruk punya zaman, teruk. Aduh, jaga-jagalah tuan-tuan diri kita dan ahli keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Isteri, tuan-tuan kenal tak Habib Umar Al-Hafiz? Biasa dengar nama dia. Biasa kan? Dia ulama besar Yaman di Tarim. Dia anak cucu cicit Rasulullah SAW. Habib Umar. Dia Habib yang kebanyakannya guru dia Habib Umar lah. Dia orang ni anak murid kepada Habib Umar. Yang mana Habib Umar ni hebat lah. Dan Habib Umar dia ada tugasan di Tarim. Jadi nak meneruskan dakwah, dia hantar isteri dia untuk menyampaikan dakwah kepada muslimat-muslimat. Jadi isteri Habib Umar dia datang ke Malaysia. Dia datang ke beberapa tempat. Tapi tingginya menjaga akhlak tu, kita tak pernah tengok wajah dia. Nampak? Dalam program ilmiah tu, yang boleh hadir hanya muslimat saja, dan tak boleh ada rakaman, tak boleh ada ambil gambar, semua tak boleh. Punya jaga. Nak jaga
perempuan tu dijaga. Itulah Islam, dimuliakan. Kadang ada yang jawab, alah ustaz, kami bukan buat benda dosa, kami pakai tudung, pakai baju, ambil gambar, kami buat gini je. Memanglah, tapi bila video kamu tu orang post, orang tengok, dia post, lepas tu dia zoom in, wih, celah ketiak dia. Tak aurat ke situ? Nampak? Tu kena jaga. Tak boleh ditayang-tayang. Saya baru balik daripada Yaman. Saya pergi ke Tarim. Tarim ni walaupun dari sudut ekonomi, dari sudut teknologi, jauh ketinggalan berbanding negara kita. Dekat sana elektrik kejap ada, kejap tak ada. Kadang-kadang sampai 3 hari berturut-turut elektrik tak ada. Nah, kita baru 3 jam tak ada elektrik, maki hamun TNB. Woi. Nah, telefon ngamuk. Nah, 3 hari tak ada elektrik. Kan? Dia internet tak payah cakap lah. Bukan nak download video, download gambar, zoom. 2 hari lah macam ni. Tak boleh apa. Nah, dia tulis tu macam ada, tapi macam tak jalan. Kan? Macam tu kehidupan kat sana. Nak kata hidupnya susah. Rumah ni bukan pakai batu, bukan pakai simen, pakai tanah. Sebab negara tu jarang hujan. Dia pakai tanah rumah dia. Tanah liat. Macam zaman Nabi dulu, macam zaman sahabat. Kita tengok. Tapi suasana agama sungguh-sungguh hidup kalah tempat kita. Main dengan amal ibadat, dengan ilmu Allah. Ni ada seorang tu, dia duduk kat kaki 5 jual kayu sugi. Orang lalu kayu sugi, dia jual. Dia jual kayu sugi. Tiba-tiba ada satu orang buka kitab depan dia, nadah. Rupanya tok guru, tok syekh tu yang jual kayu sugi tu, tok guru, alim. Nah, kita ada jual ikan. Ada. Ni jual kayu sugi. Kan kita biasa dengar dalam buku-buku kadang cerita tukang jahit kasut seorang wali Allah. Kat sana ada. Macam tu kehidupan kat sana. Saya lalu-lalu dekat kedai-kedai dia. Ada kedai gunting rambut. Dia orang menjadi kebiasaan kalau ada masa kosong, tak tahu nak buat apa, buka Quran, baca. Macam tu. Dia sementara customer tak masuk, dia buka Quran, dia baca Quran. Bukan ulama ni, orang biasa. Sampai macam tu suasana agama tu hidup di tempat tu. Jauh kalah kita, kalah. Kita kalau duduk kosong-kosong buka Quran ke WhatsApp? Tu kita hafal WhatsApp. Ada. Orang tanya, dah berapa juzuk lah? Weh, dekat 5 grup dah aku hafal. Dia hafal grup dalam WhatsApp tu. Katalah jauh sangat. Sana boleh kata rata-rata ramai para wali Allah. Kasyaf ni tak payah cakap lah. Hebat-hebat sana. Amal ibadat. Di sana dia ada Quran. Quran macam kita, tak sama je lah. Mana ada lain Quran ni. Tapi Quran tu dibahagi pada 7. Dia bahagi pada 7 buku. Ada 7 buku. Digabungkan 7 buku tu jadilah sebiji Quran. Tapi dipecah-pecahkan pada 7 buku. Kami tanya kenapa buat 7 buku. Rupa-rupanya menjadi tradisi orang Tarim. Satu buku tu mesti dibaca 1 hari. Jadi cukup 7 buku 7 hari. Maknanya seminggu khatam. Rata-rata semua orang Tarim khatam Quran seminggu sekali. Sebulan 4 kali. Itu orang biasa. Kalau alim ulama' mesti lebih lagi. Ada seorang Habib tu, dia khatam Quran seumur hidup dia 8,000 kali. Tu dia. Nah, kita 8 kali pun ada jenuh. Nah, tu pun buat sambut siap dengan bunga telur apa semua. Nah, kali berapa khatam? Sekali Zat. Berapa lama kat 2 tahun Zat? 2 tahun sekali khatam. Siap dengan bunga apa semua, tak apalah. Dia nak sambut kan. Tapi sana kira standard je. Seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam. Allah, dahsyatnya. Saya pergi semayang Jumaat. Sahabat yang bawa saya tu, dia dah pesan dah. Jumaat kat sini pakai putih, jangan pakai baju lain. Kalau pakai baju lain, silat-silat kamu tak berani nak masuk masjid. Dia kata kenapa pula? Tapi tak apa, kita ikutlah cakap dia. Pakailah jubah putih. Betul. Masuk dalam masjid, putih semua. Tak ada seorang tak pakai baju warna putih. Semua putih.
Bukan ulama yang depan-depan tu, tapi orang biasa pun semua pakai putih. Tak kira lah sama ada jubah atau baju t-shirt ke, tak, janji putih. Sehingga kita masuk tu tengok, meremang bulu roma. Putih semua. Kan? Wah. Dahsyat. Tu sebab apa? Suasana agama hidup. Sebab apa suasana agama hidup? Sebab pengajian agama hidup. Mengaji kat sana, sekolah agama dekat-dekat je. Kita jalan depan sikit ada sekolah. Dia tak panggil pondok. Sebab pondok kalau bahasa Arab funduk. Funduk tu maknanya hotel. Nah, lepas tu ramai masuk pondok tidur je. Sebab dia ingat hotel. Tapi di sana dia panggil ribat. Sini ribat, sini ribat, sini ribat. Banyak sekolah. Jadi tak pelik lah, patutlah masyarakat dia hidupnya berakhlak, hidupnya ni. Sebab apa? Sebab rata-rata dia orang ni semua berilmu. Dia orang macam ni kan, ada kuliah maghrib macam kita ni. Tapi dia orang punya kuliah maghrib di pekan ni, tengah sibuk-sibuk orang berniaga ni, azan kumandang maghrib, tutup kedai, semua yang kat kedai tu pergi masjid semayang dan dengar kuliah sampai isyak. Lepas isyak baru buka kedai. Jadi siapa nak beli-beli waktu maghrib tak ada orang. Waktu macam ni tak ada orang. Kedai semua tutup, sunyi. Semua pergi kat masjid. Sagi dah habis, dah masuk azan isyak, semayang isyak. Lepas semayang isyak baru kedai buka, baru riuh rendah, kecoh bising apa semua. Macam tu. Kita maghrib tu dia riuh situ. Kan? Tak ada. Suasana jauh. Tapi tak mustahil. Kalau dia orang boleh hidupkan agama macam tu, kenapa kita tak boleh? Cumanya usahanya kita kena buat bersama-sama. Sebab tu kena hidupkan majlis agama, majlis ilmu, banyak-banyak kan. Siapa yang ada duit lebih, mampu-mampu, buatlah pusat tahfiz, pusat pengajian pondok. Tak apa, kalau kita tak boleh ngajar pun, kita cuma sediakan tempat, cari tok guru duduk situ buat. Biar banyak-banyakkan sekolah agama. Kadang ada orang mulut cakap, di Setiawan kan dah ada dah sekolah tahfiz, buat apa lagi buat sekolah tahfiz banyak-banyak? Dia main ayat gitu. Kita cakap pula, kat Setiawan kan dah ada kedai runcit, buat apa buat lagi kedai runcit? Betul tak? Kedai runcit tak apa banyak-banyak, bengkel kereta tak apa banyak-banyak. Dah takkan sekolah agama tak boleh nak banyak? Biarlah banyak-banyak. Biar bertindih-tindih tak apa, biar berdepan-depan. Ni tahfiz, ini pun tahfiz juga. Tak apa, tak ada masalah. Kat sana macam tu lah. Dan tak bersaing pun, tak bergaduh pun. Malah masing-masing jaga sekolah dia masing-masing. Malah bantu-membantu lagi. Buat program sama-sama apa semua. Jadi suasana agama hidup sungguh kat sana. Dahsyat. Nak ceritanya, tapi ini cerita ni, nak percaya, tak nak percaya sudahlah. Cerita ni pun bukan saya lalui sendiri, orang kat sana cerita kat saya. Punyalah kuatnya mengaji ilmu kat sana, sampai tiang masjid pun mengaji. Kenapa saya kata tiang masjid mengaji? Ada satu hari, ada orang tu dia baca Quran. Dia tengah-tengah dia baca, salah baca ayat ni. Tiang tu tegur. Sampai hari ni orang tulis di tiang yang menegur orang membaca Quran. Menjadi sejarah. Dia tengah baca, dia dengar suara menegur dia. Dia pun tanya, dia tengok mana datang suara. Rupanya suara tu datang daripada tiang. Tiang tu tegur, sampai tiang pun mengaji. Anak ada. Punya dahsyat lah, dahsyat. Dia punya karamah, dia punya kewalian, dahsyat-dahsyat. Sebab apa? Sebab suasana agama dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itulah suasana tanah Melayu suatu ketika dulu. Sebenarnya itulah suasana nenek moyang kita dulu-dulu. Sebab tu saya pergi sana, kita tengok pakaian orang Tarim sebiji macam pakaian tok-tok kita dulu. Dia ada baju Melayu, tapi dia tak panggil lah baju Melayu, dia panggil baju Tarim. Lebih kurang sama, dia ada 3 poket. Cuma dia di sini dia tak ada collar kot. Dia macam Johor punya apa nama? Musang tu. Cekak enggak. Kira musang janggut ke apa benda tu. Cekak musang tu lah. Lebih kurang macam tu. Lepas tu dia pakai kain plekat. Memang sungguh dia pakai kain plekat. Baru kita tahu sejarah kain plekat daripada orang Tarim. Dan memang kalau kita buka balik sejarah, kalau dalam buku sejarah sekolah,
Dia kata saudagar Arab datang ke tanah Melayu untuk jual minyak wangi. Bukan jual minyak wangi. Apa jauh sangat jual minyak wangi? Dia nak bawa agama. Tu bukan saudagar Arab sebenarnya. Itu ulama. Ulama daripada Yaman, daripada Hadramaut. Mereka datang ke tanah Melayu untuk menyampaikan dakwah Islam di sini. Dan akhirnya cara mereka bawa itulah orang Melayu mula tiru. Dan akhirnya menjadi adat orang Melayu waktu tu. Sebab itulah persamaan orang Melayu dengan orang Tarim tu sama. Dan sebab itulah sampai ke hari ini cucu cicit Rasulullah pun ada di tanah Melayu. Dia ada di Malaysia. Para habaib ramai di Malaysia. Di Johor ada. Keturunan Said Sharifah kan ramai di Malaysia juga. Said Sharifah tu keturunan Nabi lah tu. Anak cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Itulah perhubungan kita kerana agama. Walaupun jauh tapi dekat di hati bersama. Jadi kalau mereka boleh hidupkan suasana agama, kenapa kita tak boleh? Cumanya kita kena buatlah sungguh-sungguh untuk memenangkan Islam. Supaya kuasa pemerintahan terletak di tangan mereka yang nak menegakkan Islam. Barulah terlaksana suasana Islam di kalangan masyarakat kita ni. Gitu. Boleh? Dengan demikian adanya, tidaklah pula bererti kami mengaku inilah susunan yang lebih molek. Jadi yang karang kitab ni dua orang ulama ni, iaitu Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Umar Yusuf, yang telah dia pindah kitab yang asal. Dia dah ubah suai, bukan ubah suai. Macam mana makna kata? Dia buat bagi perkemah, bagi elok, bagi ayat dia bagi senang faham dan sebagainya. Walaupun begitu, dia tetap merendah diri. Dia kata apa yang kami susun ini bukanlah bererti yang paling sempurna, bukanlah paling elok. Dan memberi puas hati dengan sepenuh-penuhnya. Belum lagi benda ni paling terbaik puas hati, dia kata. Kerana perbuatan manusia itu sentiasa di dalam 1000 kekurangan, dia kata. Tengok ulama, mereka ni tawaduk sifatnya. Padahal dia buat ni elok dah, tetap dia kata banyak lagi kekurangan. Istimewa kata-kata yang terbangsa kepada ilmu itu tidaklah sayugia dipinda dengan kemahuan suatu puak kelak dibimbangkan. Ya, yang ada Rumi cek takut saya yang jawi punya. Dibimbangkan berubah dari tujuan asalnya, apatah lagi ilmu yang terbangsa kepada i'tiqad. Jadi maksudnya sini dia kata tuan-tuan yang cerdik pandai, tolonglah baca kitab ni, tengok kalau ada salah dan silap minta tolong ditegur. Padahal yang tulis ni ulama dah, tapi tetap dia kata kalau ada salah dan silap tegurlah, sebab dikhawatiri dia tertulis satu benda yang silap. Lebih-lebih lagi dalam bab ilmu i'tiqad ni, dia kata ilmu akidah. Sebab ilmu akidah tak boleh silap habis rosak, boleh jadi sesat orang yang membaca ni nanti. Yang demikian kami sedia menadah tangan, menerima sebarang apa jua teguran atas kekhilafan kami, dan sedia mengubah atau menarik balik kata-kata yang terkhilaf itu. Kepada Allah jua kami memohon ampun atas kecuaian kami. Nampak ni adab ulama dulu. Walaupun dia alim dah ni, ulama dah ni, tapi dia kata kalau ada salah minta tegur, dan dia sedia untuk meminta maaf, dan dia sedia untuk menarik balik apa yang dia tersilap, sama ada tersilap tulis atau tersilap kata. Kita pun macam itulah. Kadang kita bercakap, kadang kita terlepas satu cakap yang salah. Orang pun bising-bising marah, kita kata tak apa, saya minta maaf, saya tarik balik. Kan? Jadi merendah diri, tak ada masalah. Dan kepadanya juga kami berharap kerja ikhlas semata-mata. Dan kata Syekh ni, kami harap apa yang mereka buat ni Allah terima sebagai suatu kerja yang ikhlas semata-mata. Kerananya siapa? Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mengarang ini ditulis nama dia Abdul Ghani Yahya Umar Yusuf. Nampak? Dia letak nama dia je. Dia tak letak nisbah dia ustaz ke syekh ke. Kita sebagai anak murid lah yang memuliakan mereka. Kita letak Syekh Abdul Ghani Yahya dan Syekh Umar Yusuf.
Mereka ni merendah diri. Dahsyat. Johor Baru 18 Safar 1372 dan 6 November 1952. Lama dah. Lepas tu sampai koyak kita ni sebab lama dah. Kan? Jadi mudahlah tu. Hari ni kita belajar sejarah aja. Boleh? Lepas ni kita akan masuk ni Bismillah yang kedua ni. Tapi kita tak syarah dah Bismillah sebab kita dah syarah dah. Jadi kita akan terus masuk isi dia, iaitu permulaan mabadi asyarah. Kita akan masuk situ. Jadi tolong tanda kat situ. Kan tak habis-habis baca sejarah ni. Jadi tanda sambung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin. Kat situ. Boleh Okey. Ada soalan ke nak tanya? Ada soalan? Dia tak ada soalan ni ada dua sebab. Sebab yang pertama, sebab dia faham semua. Tak tahulah nak tanya apa ustaz. Sebab apa ustaz cakap tadi semua dalam kepala dah. Saya boleh ulang balik sebiji macam ustaz cakap. Bagus tu. Ataupun sebab kedua, kenapa tak ada soalan? Tak tahu nak tanya lah ustaz. Kenapa? Sebab memang tak tahu apa-apa langsung. Jadi nak tanya apa pun tak tahu. Dari start ustaz bagi salam sampailah ustaz bagi salam balik. Itu je yang saya faham. Salam aja kata. Jadi rasa-rasanya sebab yang pertama kotnya. Jadi insya-Allah ya. Jadi setakat ni dulu. Dan kuliah kita yang akan datang bulan hadapan, insya-Allah kita kuliah ni bila? Rabu ke-3 kan? 1, 2, 3. Insya-Allah kuliah akan datang saya tak ada. Sebab apa? InsyaAllah dengan izin Allah saya pergi mengerjakan umrah. Jadi saya pergi 13 hari bulan 10 dan baliknya 26 hari bulan 10. Jadi tarikh kita kuliah 19. Jadi saya ada sana lah. Tak boleh lah. Takkan semata-mata nak balik kuliah lepas tu batal balik kan? Kan? Jadi kita tangguh dululah majlis kita, kuliah kita ni. Jadi saya beritahu siap-siap pada ahli dan tuan kuasa. Jadi kalau AJK nak ganti ustaz lain ke apa ke, supaya teruskan juga malam-malam majlis ilmu kita, teruskanlah, tak ada masalah. Cumanya kita tangguh kitab kita di sini. Nanti kita jumpa pada bulan 11 insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.